Yeah, hi, good morning. We wait for everyone to join. We wait for everyone to join. Wait for a while. Right on the. Okay, hi. We do Appur and PKK. Inilah soalan SPM pada tahun 2019 and also 2018. 2019 and 2018. We will do these two questions today. Okay, if you haven't print the notes, it's okay. You just take a touchpad and do it in a touchpad lah. But you're supposed to write the title already. So always remember, whenever the question asks me to do Appur and PKK, whenever the question asks you to do the Appur and PKK, what do? You straight away take a table, take a touchpad. In an exam, take a touchpad. You draw this particular table. Okay. Jualan, tolak pulangan jualan, jualan bersih, then tolak kos jualan, inventory awal belian, okay, tolak pulangan belian, belian bersih, then tambah dengan Audi, kos belian, okay, then kos barang untuk dijual, tolak kos, tolak inventory akhir, and then kos jualan, and then leave one line. Then tambah hasil. The hasil you leave minimum 4, or if you want to leave 5 also can, okay. Minimum 4. If you want to leave one extra also can, no problem. But minimum must be 4. Okay, then tolak belanja. Belanja will be until the end lah, okay. And then this one front, behind leave it empty. Sometimes not enough belanja here, you need to write behind. So just leave it one full paper like that. And then another paper, take another paper, write the tajuk, write the company name, and write
rem. Asset bukan semasa, leave 3 to 4 line. Okay, minimum 3 line is must. Okay, if you want to leave 4 line also can. Then don't forget to write cost, susut nilai terkumpul, and nilai buku. After that, write asset semasa. Under the asset semasa, these 3. Dalam soalan ini, benda ini ada ke tak ada, you just don't care, just write first. Okay, inventory akhir, akaun belum terima, peruntukan hutang ragu. After that, you leave 1, 2, 3, 4, 5 line. You leave 5 line is enough. Okay, if you want extra also can lah. Okay, extra 1 line. After that, liability semasa. After liability semasa, you write akaun belum bayar. After you write akaun belum bayar, then leave 5 line. After you write akaun belum bayar, you leave 5 line. Then after that, modal kerja. After modal kerja, you leave 1 line. What you can do? You can straight away go here, write a double line like this, if you want. Okay, just straight away write a double line here. After that, acuity pemilih. Under acuity pemilih, we have modal tambahan. After modal tambahan, leave 3 line. Okay, so PKK is very easy to remember. It's like 3, 5, 5, 3. Okay, asset bukan semasa, leave 3 line. Asset semasa, after you write the 3 things, you write leave 5 line. Liability semasa, after you write ABB, leave 5 line. Oh, sorry. After you write these 3 things, leave 5 line. In a liability semasa, after you write ABB, leave 5 line. And then write modal kerja, double line. Acuity pemilih, write modal awal, modal tambahan, then leave 3 line. 3, 5, 5, 3. Then tolak ambilan, modal akhir. And then last one is liability bukan semasa. Liability semasa, bukan semasa, you leave it empty until the end lah. Okay, faster, you draw this. Faster, you draw this. This is the first thing that you need to do. After that, okay, kita tengok soalan. Okay, we read this one. Puan Zahara menjalankan perniagaan Zara beroperasi di Kuala Lumpur. Yang berikut adalah imbangan doga perniagaan 30 September 2019. So they give you all this. Okay, always go for the maklumat tambahan. The first maklumat tambahan that I can see is inventory pada 30 September 2019. Kita ada inventory barang niaga, inventory alat tulis. Okay, apa maksud inventory alat tulis? Inventory alat tulis adalah alat tulis yang belum guna. Inventory alat tulis yang belum guna. So I do one by one. First, I want to do inventory akhir. Inventory akhir is 18150. So I cancel this. I go to inventory akhir here, right? 18150. Then another one place, inventory akhir 18150. That's my inventory akhir. Can? Okay, after that we have inventory alat tulis. Okay, apa itu inventory alat tulis? Alat tulis yang you sudah beli tapi belum guna. So ingat, alat tulis belum guna is your asset semasa. Asset semasa. Alat tulis yang sudah guna. Alat tulis yang sudah guna will be your belanja. Alat tulis yang sudah guna will be your belanja. Okay, first I cancel this 2490, right? Yang belum guna adalah aset semasa 2490. Saya cepat-cepat pergi ke aset semasa. Saya tulis inventory alat tulis. Inventory alat tulis 2490. Is it 2490? Yes, 2490. After that kita akan pergi cari, ada tak alat tulis dalam senarai ini? Ada tak alat tulis dalam senarai ini? Saya tengok. Cetakan dan alat tulis, nampak tak? Cetakan dan alat tulis. Ini adalah alat tulis. Okey, daripada jumlah alat tulis ini yang kita belum guna berapa? 2490. Daripada jumlah 13470, 7490 kita belum guna. So kalau belum guna, kita tambah ke kita tolak?
Kalau belum guna, kita tambah ke kita tolak? You don't know. Belum guna. Kalau belum guna, itu bukan belanja untuk tahun ini. So, kita kena keluarkan daripada belanja tahun ini. So, apa saya buat? Saya cancel this 13,470. I go to the belanja. Right here. Cetakan dan alat tulis. Cetakan dan alat tulis. Wait, I need to write smaller bit. Cetakan dan alat tulis. Exam no short form. Exam no short form. 13,470 tolak 2,490. 2,490 adalah alat tulis yang kita belum guna. Alat tulis yang kita belum guna, kita akan tolak. So 13,470 tolak 2,490, saya akan dapat belanja saya 109,880. Are you all following me? Ingat, alat tulis yang belum guna. Alat tulis yang belum guna adalah bukan belanja tahun ini. Kalau bukan belanja tahun ini, kita akan tolak daripada belanja. Kita akan tolak daripada belanja dan kita akan masukkan dia sebagai aset semasa. Kita akan masukkan dia sebagai aset semasa. Okay, lepas tu next maklumat tambahan. Faedah atas pinjaman bank telah dibayar sehingga 31 Ogos 2019. Okay, wait. Berapakah pinjaman saya? Can you go check berapakah pinjaman saya? Pinjaman saya adalah 42,000 dan berapakah faedah dia? Faedah dia 6%. Faedah dia 6%. So, berapakah jumlah faedah atas pinjaman untuk tahun ini? Berapakah faedah atas pinjaman untuk tahun ini? So, apa kita akan buat? Kita akan ambil 42,000 darab dengan 6%. 42,000 darab dengan 6%, kita akan dapat berapakah jumlah faedah atas pinjaman. Berapakah jumlah faedah atas pinjaman. So, apa saya buat? Saya tak kisah. Dekat sini ada tak faedah atas pinjaman yang sudah dibayar? Okay, ini adalah faedah atas pinjaman yang sudah dibayar. Ini adalah faedah atas pinjaman yang sudah dibayar. So, I just don't care how much I pay. I care how much for the year. I'll repeat again. Apa-apa belanja dengan hasil yang ada dekat sini. Apa-apa belanja dengan hasil yang ada dekat imbangan duga adalah hasil yang sudah diterima, belanja yang sudah dibayar. Okay. But now, ini adalah faedah atas pinjaman yang kita sudah bayar. So now I don't care how much I pay. I care how much for the year. How to get how much for the year? 42,000 darab dengan 6%, kita akan dapat berapakah faedah atas pinjaman untuk tahun itu. So apa saya buat? Saya straight away go to the belanja. I write here faedah atas pinjaman 42,000 darab dengan 6%. Darab dengan 6%. 42,000 darab dengan 6%. Saya dapat 2520. 2520. So ini adalah faedah atas pinjaman yang sepatutnya saya kena bayar dalam tahun ini. Okay, selepas itu baru kita akan pergi tengok dekat sini, berapakah yang kita sudah bayar. Adakah dia sama? Kalau sama, no problem, just cancel this and then move on. Tapi sekarang ada masalah. Apa masalah dia? Daripada 2520 yang sepatutnya kena bayar dalam tahun ini, kita hanya bayar 2310. Bermaksud ada faedah atas pinjaman belum bayar. So, berapakah faedah atas pinjaman belum bayar? That one I'm not sure. Give me 1 minute. Okay, sorry. So, apa kita buat? 2520 tolak dengan 2310. So, I cancel this. Lepas tu pergi dekat liability semasa. Right here. Faedah atas pinjaman belum bayar.
sepatutnya kena bayar 2520, yang saya bayar adalah 2310. So saya dapat faedah atas pinjaman belum bayar 210. Faedah atas pinjaman belum bayar 210. Any question? You can do like this, or another way to settle this is macam ini. Another way is, okay, tengok faedah atas pinjaman dikata telah dibayar sehingga 31 Ogos. So kita tutup akaun pada 30 September. So bermaksud 1 bulan tak bayar. So berapakah 1 bulan itu? Kita ambil 42,000 darab dengan 6% darab dengan 1/12. 42,000 darab dengan 6% darab dengan 1/12. Saya dapat 210. So 200 ini faedah atas pinjaman belum bayar. Lepas tu yang sudah dibayar berapa? 2310 tambah dengan 210, itu adalah faedah atas pinjaman. You want to do this way or you want to do the first way also can. Anyway, you'll get the same answer. Okay? But preferable you do the first way that I did. Okay now? Okay, Roman 3. Insurans yang dibayar adalah termasuk insurans atas bangunan untuk 12 bulan sehingga 31 Disember 2019 sebanyak 660. So, you tengok tak insurans yang ada dekat sini. So, insurans yang ada dekat sini, dalam ini ada satu nombor. Dalam insurans ini ada satu nombor iaitu 660. Iaitu 660, and this 660 adalah sampai 31 Disember. So bermaksud kita ada insurans biasanya kita akan ada terdahulu, insurans prabayar. Kita akan ada insurans prabayar. So kita prabayar sebanyak berapa bulan? Prabayar sebanyak berapa bulan? Kita tutup akaun kita pada 30 September dan kita dah bayar insurans sampai 31 Disember. So berapa bulan sudah prabayar? Oktober, November, Disember. Berapa bulan? Oktober, November and December. Okay, 3 bulan sudah terlebih. 3 bulan sudah lebih ya. So daripada 660 ini adalah 660 ini adalah untuk 12 bulan. 660 ini adalah 12 bulan. So saya nak kira berapakah insurans prabayar. So what I need to do? I go to the aset semasa. Insurans prabayar adalah aset semasa. So straight away go to the aset semasa right here. Insurans prabayar. Okey, insurans prabayar daripada 660 kita bahagi 12. Kenapa saya bahagi 12? Sebab 660 yang kita bayar, 660 yang kita bayar adalah untuk 12 bulan. Kalau saya bahagi dengan 12, saya akan dapat berapakah untuk 1 bulan. So 660 divide 12 dan sekarang dia prabayar sebanyak berapa bulan? Prabayar sebanyak 3 bulan. So kena darab dengan 3. So darab 3, saya akan dapat insurans prabayar which is 165. So my insurance prabayar is 165. So how I get? I take 660 bahagi dengan 12. Kenapa saya bahagi dengan 12? Sebab 660 ni dibayar untuk 12 bulan. Kadang-kadang soalan akan kata insurance ini dibayar untuk 6 bulan. If the question say dibayar untuk 6 bulan, so you need to divide with 6. It depends on the question. Jangan sentiasa bahagi dengan 12. Depends on the question. So 660 bahagi dengan 12 darab dengan 3, saya akan dapat berapakah insurans prabayar untuk tahun ini. So 165, so kita tengok berapakah insurans yang telah dibayar. Insurans yang telah dibayar adalah insurans yang telah dibayar adalah 1930. So berapakah insurans untuk tahun ini? Saya pergi kat belanja, saya tulis insurans 1930 tolak dengan 165. Insurans prabayar kena tolak. Insurans prabayar kena tolak. So insurans prabayar adalah 165. Saya dapat jumlah insurans sebanyak
1765. 1765. Can I not? Okey, lepas itu kita akan sambung. Jualan termasuk 3,480 diterima untuk kerja-kerja yang dilakukan pada bulan Oktober. Ini adalah bulan September. Tetapi ini yang kita terima, jualan yang kita terima ini adalah pada bulan Oktober. So ini adalah jualan belum terperoleh. Very good. Okey, apa itu jualan belum terperoleh? Kita sudah terima tetapi kita belum work for them. Okey. So yang ini adalah asset ke liability, kita sudah terima the tunai tapi kita belum kerja untuk dia. So bermaksud ini adalah liability. Okey, jualan belum terperoleh adalah liability. So straight away go to liability semasa right here 3480 dan ini nama dia adalah jualan belum terperoleh. Okey, lepas itu kita akan pergi dekat imbangan juga, cari berapakah jualan dia. Jualan dia adalah 198,500. Lepas tu saya pergi dekat jualan, saya tulis kat sini 198,500 tolak dengan jualan belum terperoleh. Kalau belum terperoleh kena tolak. So tolak dengan 3480. So saya dapat 195,020. Are you all following me? If you got 3480, sorry. Okay, if you got any question, please stop me and ask me. Okay, anything that you don't understand, please stop me and ask me. Continue, next one. Susuk nilai dikenakan ke atas hartanah dan loji mesin menggunakan kaedah penilaian semula. Pada 30 September, hartanah loji mesin dinilaikan pada ini. Okay, you still remember penilaian semula. Okay, the formula untuk penilaian semula adalah nilai aset bukan semasa awal tambah dengan nilai aset bukan semasa yang beli tolak nilai aset bukan semasa akhir. Kita akan dapat susuk nilai under penilaian semula. Ini adalah formula untuk mencari susuk nilai di bawah kaedah penilaian semula. Nilai awal tambah dengan nilai beli tolak dengan nilai akhir. So nilai akhir dekat sini soalan dah bagi. Nilai akhir soalan dah bagi dekat sini. So kita pergi check berapakah nilai awal. Ada tak nilai awal? Yes, inilah nilai pada 1 Oktober. Inilah nilai awal. Okay, before we continue, do we have belian hartanah loji dan mesin? Ada tak belian hartanah loji dan mesin? Tak ada. Kita cuma ada belian biasa saja. Itulah belian barang niaga. So belian tak ada. Kalau belian tak ada, just ambil awal tolak akhir. Awal tolak akhir, kita akan dapat susut nilai. So kita ambil, saya batalkan ini ya. Saya pergi kat sini. Dia susut nilai harta, tanah, loji dan mesin. Okay, exam no short form, exam tulis penuh. So 238,650 tolak dengan 230,300. Okey, berapa? 238,650 tolak 230,300. So saya dapat 83
8350. Okay, this is new thing for you. Ini adalah benda baru. Ini adalah benda baru yang tak pernah keluar dalam SPM, yang telah keluar pada tahun lepas. Watch me carefully. After this, normally what we do is kita akan pergi cari susun nilai minggu tahun lepas. Lepas tu tambah dengan susun nilai tahun ini dan kita akan tulis dekat sini, betul? Betul? Okay, kita akan ambil susun nilai tahun lepas tambah dengan susun nilai yang baru yang kita kira ini. Okey, lepas tu kita akan tulis dekat sini. Tetapi ini adalah kaedah penilaian semula. Dalam kaedah penilaian semula, kita tak akan ada susut nilai terkumpul. Saya repeat again, dalam kaedah penilaian semula, kita tak akan ada kos. Kita tak akan ada susut nilai terkumpul. Kita hanya akan ada nilai buku. Kita hanya akan ada nilai buku. Boleh faham? Okay, I repeat again. Dalam kaedah penilaian semula, kita tak akan ada susut nilai terkumpul dan juga kita tak akan ada kos. Kita cuma akan ada nilai buku sahaja. So, kita tulis kat sini, harta, tanah, loji dan mesin. Berapakah kita punya nilai akhir dia ini kan? So, kita akan terus pergi kat sini, tulis 230300. Boleh faham? Ini benda baru. Benda baru. Yang benda ni tak pernah keluar dalam SPM. First time dia keluar. 230300. Ini adalah untuk penilaian semula. Dalam kaedah penilaian semula, kita tak akan ada susut nilai terkumpul. Kita cuma akan ada, kos pun takkan ada. Kita cuma akan ada nilai buku sebab kita akan revalue, get the new value only. Okay, the new value kita akan tulis sebagai nilai buku. So konsep ini hanya untuk penilaian semula. Untuk kaedah baki berkurangan dengan garis lurus macam biasa. So ini apply untuk penilaian semula sahaja. Boleh faham? Okay, continue. Okay, lepas tu kita ada pada 1 Disember 2018 menerima tunai 165 daripada seorang penghutang yang hutangnya telah menjadi lapuk pada 30 September 2018. So ini adalah kita terima tunai daripada hutang lapuk yang menjadi hutang lapuk. So ini hutang lapuk ke hutang lapuk terpulih? Ini hutang lapuk ke hutang lapuk terpulih? Ini hutang lapuk ke hutang lapuk terpulih? Ini adalah hutang lapuk terpulih sebab yang dulu pada 2018 dia menjadi hutang lapuk. Sekarang dia datang balik bayar kita. So bila dia datang balik bayar ke kita, itu adalah hasil kita. Lepas tu kita kena tulis sebagai hasil. Kejap. Kita akan pergi kat sini. Mana hasil? Okey, pergi hasil, tulis hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih berapa? 1650. 1650, tulis kat sini 1650. Okey, lepas itu as I told you, normally will tell you, whatever in the maklumat tambahan, mesti kena di dua tempat. Okay, dekat sini kan soalan, adakah soalan kata catatan ini sudah direkod ke belum? Catatan ini sudah direkod ke belum? Catatan ini belum direkod. Macam mana saya tahu belum direkod? Dia kata apa dekat sini? Maklumat tambahan yang belum diambil kira, bermaksud dia belum rekod catatan-catatan ini. Kalau dia belum rekod catatan-catatan ini, kita kena tambah. Satu kita tambah hasil, lagi satu kita menerima tunai. Kalau menerima tunai, kita kena tambah tunai. Kita kena menambahkan tunai kita akan bertambah. Boleh? Any question you can ask me now? Okay, tunai saya adalah 250, saya cancel the 250, lepas tu pergi kat sini, pergi kat aset semasa, tulis tunai 250 tambah dengan how much saya receive?
1650. 1650. So 250 tambah dengan 1650, saya akan dapat 1900. 1900. Any question? Okay, then continue. Next one. Peruntukan hutang ragu dikekalkan pada 2% atas ABT. So kita akan kira the peruntukan hutang ragu. How to calculate peruntukan hutang ragu? How to calculate peruntukan hutang ragu? Kita ambil ABT. Berapakah ABT saya? ABT saya adalah 34200. 34200 darab dengan berapa peratus? Darab dengan 2%. So straight away go to the peruntukan hutang ragu dekat bawah ni tulis 34200. 34200 darab dengan 2%. 34200 darab dengan 2%, saya dapat 684. 684. Okey, lepas tu kalau boleh letak dalam bracket lah, nanti kita akan tolak. Okey, lepas tu kita akan pergi tengok peruntukan hutang ragu tahun lepas. Berapakah peruntukan hutang ragu tahun lepas yang ada dekat imbangan duga? Peruntukan hutang ragu yang tahun lepas yang ada dekat imbangan duga adalah 504. So sekarang peruntukan hutang ragu bertambah. Kalau ada penambahan hutang ragu, itu adalah hasil ke belanja. Penambahan hutang ragu adalah belanja. So pergi dekat sini tulis penambahan hutang ragu. Penambahan hutang ragu is 684 tolak 504. Saya dapat 180. 180. Okay, done. Next one. Okay, ada memo. Kita baca memo ni. Sepanjang tahun perakaunan saya telah menggunakan wang peribadi saya untuk perkara berikut. Oh, inilah kepada Alia. Siapa Alia? Alia mungkin kita punya accountant lah. Okay, Alia lah kita punya accountant ataupun kita lah, kita Alia. Daripada Puan Zahara. Tapi Puan Zahara adalah saya punya bos. Saya tahu Puan Zahara adalah kita punya bos. Okay, bos kita hantar kepada accountant ataupun hantar kepada kita. Dia telah menggunakan wang peribadi untuk perkara berikut. Bermaksud dia bagi ke dia ambil? Dia bagi ke dia ambil? Read the line very carefully. Read the line very carefully and decide. Dia ambil ke dia bagi? Sepanjang tahun perakaunan saya telah menggunakan wang peribadi saya untuk berikut. So dia telah bayar untuk kita. Kalau dia bayar untuk kita, dia ambil ke dia bagi? Don't just look at the wang peribadi. Don't just look at the wang peribadi and then you say it is your what we call ambilan. It's not ambilan. It's not ambilan. Baca betul-betul. That's why reading questions very very important. Sepanjang tahun perakaunan saya telah menggunakan wang peribadi. I use my personal money. The boss say. The boss say I use my personal money for this and for this. So don't just look at the one word wang peribadi and then you straight away think it is ambilan. No, ini adalah modal tambahan. That's a trick there. Okay, they'll put some trick there. Tapi perkara ini masih belum direkod dalam mana-mana buku. Kalau belum rekod, tak apalah kita rekod. Okay, so ini adalah modal tambahan. So what I'm going to do, dua tempat, satu you kena tambah the modal tambahan, lagi satu you tambah the belanja. Tambah the belanja. So straight away, we dah plus first 15,000 plus with 2890. Inilah modal tambahan. I straight away go to the modal tambahan. 15,000 tambah dengan 2890. Saya dapat 17890. 17890. Okay, lepas tu tambang taksi. Okay, lepas tu pergi cek dekat sini ada tak tambang taksi?
Cek dekat sini ada tak tambang teksi. Kalau ada tambang teksi, kita akan tambah dekat sana lah. Okey, ada tak tambang teksi? Ataupun apa-apa belanja tambang. Apa-apa belanja tambang. Cek, ada tak? Ada tak tambang teksi ataupun apa-apa belanja tambang? Yes, saya nampak. Apa yang saya nampak? Pengangkutan. Pengangkutan adalah berkaitan dengan tambang lah. Okay. Kalau boleh, the correct answer is you cancel this 6420 tambah dengan 2890. So kita pergi kat belanja, tulis pengangkutan. Pengangkutan is 6420 tambah 2890. So 9310. Okay, let's say I don't know that tambang taksi dengan pengangkutan benda yang sama. Let's say I don't know these two adalah benda yang sama. So can I write pengangkutan 6420 tambang taksi 2890. Can I write like this? Boleh. Boleh. Secara you pecahkan secara pengangkutan berapa, tambang taksi berapa pun boleh. Tapi pastikan you letak di bawah belanja. Pastikan you letak di bawah belanja. Tapi jawapan yang paling tepat adalah kita jumlahkan macam ini. Jawapan yang paling tepat adalah kita jumlahkan macam ini. Tapi kalau you pecahkan pun mungkin you tak tahu apa tu pengangkutan, mungkin you tak tahu pengangkutan dengan tambang taksi benda yang sama, so you pecahkan pun boleh, tapi janji dua-dua letak di bawah belanja. That's it. Okay lah. Okay, lepas tu lagi satu benda adalah sewa. Sewa adalah 15,000. So lepas tu pergi cari ada tak sewa dekat sini. Saya tak nampak apa-apa sewa lah. So straight away kita createkan yang baru, sewa. Kalau ada kita tambah, kalau tak ada kita wujudkan yang baru 15,000. Finish. Okay, kita dah settlekan semua maklumat tambahan. Kita dah settlekan semua maklumat tambahan. Okay, langkah satu adalah bina rumah. Saya dah bina rumah yang warna the printed one. I already print for you. In the exam you need to write yourself. Okay, langkah 2, you settlekan the maklumat tambahan. Langkah 3, now we are going to do langkah 3, masukkan item-item imbangan duga ke dalam jawapan kita, ke dalam rumah kita. Okay, so langkah yang nombor 3, you must be top to the bottom, from the top to the bottom. Okay, saya pergi kat sini. First one. First, saya nampak pinjaman. Pinjaman will be, ini adalah September 2019. September 2019 dan dikata pinjaman matang pada 2019. Kalau kurang daripada 1 tahun, kita akan masukkan dia sebagai liability semasa. So go to liability semasa. Right here pinjaman. Pinjaman 42,000. Pinjaman 42,000. Okay, lepas tu kita ada lagi tak? Yes. Bank sebelah kredit. Kalau bank sebelah kredit adalah liability. Bank sebelah kredit adalah liability. So pergi kat liability 9910, right here bank. Right here bank. Oh, sorry. Pinjaman itu pinjaman apa? Pinjaman bank. You must write pinjaman bank. You cannot write pinjaman. Must follow the terms. Okay, next one is angkutan masuk. Angkutan masuk will be Audi. Angkutan masuk will be Audi. Saya tulis kat sini 174. Lepas tu angkutan keluar. Angkutan keluar adalah belanja. Angkutan keluar adalah belanja 1292. Angkutan keluar. Lepas itu ambilan. Ambilan 17150. 17150. Ambilan will be under equity pemilik. Modal. Modal adalah 155536. So cancel that. Modal also equity pemilik 1555
155536. Lepas tu belanja am. Belanjalah. 16660. Inventory awal 14,300. Inventory awal 14,300 dekat kos jualan. Lain-lain belum bayar 1,200. Lain-lain belum bayar is liability lah. Lain-lain belum bayar 1,200. Lain-lain belum bayar is 1,200. Any question now, please ask me. Okay, next one is lain-lain belum terima 968. 968. Lain-lain belum terima. Okay, dalam tu ada apa-apa itu lain-lain belum terima, you just don't care. Okay, belum apa-apa yang belum terima semua adalah aset semasa. Apa-apa yang belum bayar semua adalah liability semasa. That's it. Kita masukkan sahaja. Kita punya kerja prepare the penjata kewangan. That's it. Apa yang ada dalam itu semua kita tak kisah. Okay, lepas tu belian 64,200. 64,200 belian is 64,200. Belanja membaiki 3,900. Belanja membaiki 3,900, right? Yeah. 3,900. Can you see now? Tak cukup. Kalau tak cukup, it will go to the next page. That's why I say don't PKK itu jangan letak di belakang. PKK must be another paper. So yang ini belakang lah. Kita sambung dekat belakang. Okay, pulangan. You know that pulangan always terbalik. Pulangan terbalik. So yang dekat kredit adalah pulangan belian, yang debit adalah pulangan jualan. So 466 and also 1290. 1290. Put it in a bracket sebab kejap lagi kita akan tolak. Belian dengan pulangan belian dia akan terbalik debit kredit dia. Okay, lepas tu jualan 28,300. Wait, not jualan. Gaji 28,300. Gaji adalah sorry. Dah. Okay, gaji adalah 28,300. I go here, right? Gaji 28,300. Lepas tu akan belum bayar 35,700. 35,700. Dan akan belum terima 34,200. 34,200. Okay. Adakah saya sudah cancel semua ni? Yes, semua dah cancel. Kalau semua dah cancel, langkah 3 sudah settle. So now langkah 4. Langkah 4 membuat pengiraan lah. Okay. So far, before I continue, any question? Ada tak apa-apa maklumat tambahan yang you tak faham? Ada apa-apa maklumat tambahan yang you tak faham, you boleh tanya saya, I can explain again. Number 4. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Jualan termasuk 3, 4. Maklumat tambahan number 4. This one, right?
Yes, je. Okey. Jualan termasuk 3480 diterima untuk kerja-kerja yang dilakukan pada bulan Oktober. So kita tengah buat sekarang adalah untuk bulan September. Bulan September. Okey. So tetapi kita terima daripada jualan ya, jualan kita kata jualan termasuk. So jualan ini yang kita dekat sini. Okey. Adalah termasuk 3480. Dalam ini ada 3480, tapi 3480 ni saya dah terima, tetapi I will work for them is only October only. Bermaksud saya akan kerja dia untuk tahun depan. Okey, kita tutup akaun kita pada 30 September. Kita tutup akaun kita pada 30 September 2019. Oktober adalah kira buat tahun depan lah. Okey, kita next financial year, tempoh perakaunan yang akan datang. So dalam tempoh perakaunan ini, boleh tak saya masukkan ini sebagai hasil saya? Saya dah terima, tetapi saya belum kerja untuk dia. So adakah ini hasil saya? Saya dah terima, tapi saya belum bekerja. So adakah ini hasil saya ataupun saya hutang dia? Saya dah terima tunai, tapi saya belum kerja untuk dia. So ini adalah saya punya hasil ataupun saya punya hutang. Saya hutang dia ke saya punya hasil? No. It's not your hasil. It's not your hasil. You kerja untuk ini. You kerja untuk tahun ini. You dah kerja, baru dia akan menjadi hasil. Okay. I think you people don't understand what is jualan belum terperoleh. Okay, wait. Apa itu hasil? Hasil adalah pendapatan semasa, tahun semasa. Pendapatan tahun semasa. Pendapatan tahun semasa. Apa itu pendapatan tahun semasa? Apa itu pendapatan tahun semasa? Apa-apa yang kita perkhidmatan telah diberi. Perkhidmatan telah diberi ataupun barang niaga telah dihantar. Okay, saya dah memberikan perkhidmatan dekat dia, saya dah hantar barang niaga saya dekat dia, itu adalah hasil kita. Kita tak kisah dia dah bayar ke belum. Kita tak kisah dia dah bayar ke belum. Okay, kalau perkhidmatan kita dah bagi ataupun barang niaga kita dah hantar dekat dia, kita sudah hantar dekat dia, dia sudah terima barang niaga kita, itu adalah hasil kita. Okay, tetapi kalau ada hasil belum terima. Apa itu hasil belum terima? Perkhidmatan telah diberi. Perkhidmatan ataupun barang telah dihantar ataupun telah diberi, tetapi dia tak bayar. Okey, itulah hasil belum terima. Perkhidmatan telah diberi tetapi dia tak bayar. Okey, bila benda ini berlaku, kita akan tambah hasil kita. Kita akan tambah hasil kita dan juga kita akan tambah aset kita sebab aset semasa. Sebab dia hutang kita, hasil belum terima. Okey, kita ada lagi satu benda iaitu yang sekarang punya hasil belum terperoleh. Apa itu hasil belum terperoleh? Okey, wang telah terima. You receive the money, tetapi belum beri barang ataupun perkhidmatan. Okay, example, you pay tuition fee to custody, custody receive the tuition fee for next month. Okay, sekarang itu adalah hasil custody ataupun custody hutang awak. Custody receive the money from you. If the custody receive the money, custody owe you. Custody need to teach you. Custody need to menjalankan kelas tuition. So, hasil belum terperoleh adalah wangnya telah diterima tetapi kita belum bagi dia perkhidmatan. So, hasil kita tolak, itu bukan hasil kita. Wang itu kita kena keluar daripada hasil dan jadikan dia sebagai liability semasa. Boleh faham tak apa itu hasil belum terperoleh? Okay, now Adam. Apa yang tak faham lagi? Tanya. Okay, sir. Okay, line-line ABB dan line-line ABT dalam kolom mana?
Oh, you just letak di jumlah bahagian aset semasa dan liability semasa. Mana-mana di bawah aset semasa dan liability semasa. Okay, sebenarnya line-line belum terima, line-line belum bayar adalah contohnya like saver belum bayar, belanjaan belum bayar, all this mereka jumlahkan sekali. Mereka jumlahkan sekali letak sebagai satu. Okay. Ini lebih kurang macam ABB, ABT jugalah. So kita akan letak di bawah aset semasa dan liability semasa. Just follow their line. Aset semasa line or liability semasa line. Any other question? Anyone? No? Okay, no question. Kita akan buat langkah seterusnya iaitu langkah nombor 4. Langkah nombor 4 adalah pengiraan. You need to calculate. So how to calculate? 195020 minus 466, I get 194554. Okay, then 64200 tolak 1290. Saya akan dapat 62910. Yang ini kena tambah dengan angkutan masuk. I akan dapat kos belian 63084. Tambah dengan inventory awal. I will get 77384. Yang ini sepatutnya bracket lah. So tolak dengan 18150. I'll get kos jualan sebanyak 59234. 59234. After that 194554 tolak dengan 59234. I will get untung kasar sebanyak 135320. 135320. Ini adalah saya punya untung kasar. Untung kasar tambah dengan 1650, I'll get 136970. 136970. Okay. After that kita akan jumlahkan belanja kita. 10980 2520 1765 8350 180 9310 15,000 1292 16660 3900 28300. I get total 98257. So right here 98257. 98257. Lepas tu tolak dengan 136970. I get 38713. Ini adalah saya punya positif. Kalau positif untung bersih. Finish. Okay. Lepas untung bersih ini terus masukkan dekat bawah ni. Bawah modal tambahan, leave one line lah. Untung bersih. Untung bersih adalah 38713. 38713. Okey, lepas tu kita kira 155536 plus 17890. Kita akan dapat jumlah dia. Jumlah dia adalah 173,426. Tambah dengan 38713 dapat 212139. Then tolak dengan ambilan 17150. I get a total of 194989 and then leave it lah. Okay, you can double line lah because tak ada liability semasa kan. Liability bukan semasa. Tak ada liability bukan semasa. So you can double line here. Kalau ada liability bukan semasa, you need to add tambah dengan liability bukan semasa. Baru you jumlahkan. Okay, lepas tu kita naik atas. Asset bukan semasa, there's only one lah. So straight away can write here. 230,300.
Okay, since only one, actually you can cancel this and write there lah. Also can, but it's okay. Just write like this also can. Okay, biasanya kalau ada 2, 3 kita akan jumlahkan dan kita akan tulis kat sini. Tapi walaupun ada 1, we still need to write there lah. Okay. Lepas tu ini 3, 4, 200. A lot of student forget this. Jangan lupa ini. Kena tolak dulu. 384. Lepas tu kita akan dapat 33516. Lepas tu jumlahkan semua ini. Kita akan dapat jumlah 57189. Okay. Lepas tu jumlahkan the liability semasa. $9,500. So 57189 tolak 9,500. Saya dapat negative. This is the first time. This is the first time in a SPM I get a modal kerja yang negatif. Modal kerja yang negatif first time. Okay, sebelum ni tak pernah dalam SPM ada modal kerja yang negatif. First time ada negatif. Okay, then tambah dengan 230,300. Tambah dengan negatif 35311. Negatif tambah dengan negatif 35311. Saya akan dapat 194,989. Which is sama. Dalam SPM sama ke tak sama, you just don't care. Okay, you sudah buat, leave it, go for next question. Buat, leave it, go to next question. Sama ke tak sama, you just don't care, ignore. Okay, sama ke tak sama, jangan kisah. Okay, any problem? Okay, no problem. We do one this question. Mengapakah modal kerja menjadi negatif? Why your modal kerja menjadi negatif? Because aset semasa aset semasa lebih besar. Aset semasa lebih besar berbanding lebih kecil lah. Aset semasa lebih kecil berbanding liability. Liability. Yeah, liability semasa. You cannot say liability. Or you can say jumlah liability semasa lebih besar daripada jumlah aset semasa. Either one also can lah. But you must say semasa because modal kerja berkaitan dengan semasa. Modal kerja berkaitan dengan semasa. Okay, so another impact on the liability, modal kerja negatif bermaksud perniagaan ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayar liability because their asset semasa is 57, liability mereka 92,000. Okay, perniagaan ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayar liability semasa. Okay, they don't enough money to pay. Bagus ke tak bagus? Memang tak bagus. Okay, saya tak pernah jumpa modal kerja yang ada negatif. Okay, modal kerja yang ada negatif. Okay, I think that's it for this. The soalan SPM pada tahun 2019, tahun lepas. Dan langkah nombor 5, last langkah. Langkah nombor 5 adalah batalkan word yang tak ada amount. Word yang tak ada amount kita batalkan. Contohnya, duty, upah, insurance, sama. Liability bukan semasa. Okay, jangan lupa batalkan aja cut macam ni. Tak payah cut macam ni .
You jangan pergi cut macam ni, semua tak payah. Okay, just cut this like the black color here. Just cut the name enough. Okay. Yeah, that's it. Finish. Okay, any question? The tricky part here is, first one is this. Okay, mereka menggunakan saya telah menggunakan wang peribadi. Okay. It is modal tambahan. Kalau dikata saya telah menggunakan untuk kegunaan peribadi, saya menggunakan untuk kegunaan peribadi, then your personal use itu adalah ambilan. Ini adalah saya menggunakan wang peribadi saya untuk perniagaan. So ini adalah modal tambahan. The first tricky things. Okay, another one is this one. Hutang lapor terpulih. Okay, that's a tricky part also. And then this one, penilaian semula. Penilaian semula also first time coming out in SPM. Okay. This is your Apur. After class, I will send in the group lah. Can I continue? Next one, we do soalan SPM. Yeah. Next one, we do soalan SPM 2018. 2018, they are very nice. They ask us to do account perdagangan dan untung rugi only. They didn't ask you to do PKK. No PKK. Okay, they ask you only do the account perdagangan dan untung rugi. So wait, give me 1 minute. I go take my table here. Okay, walaupun dia minta Apur sahaja, cara buat dia sama saja. Okay, cara buat dia sama sahaja. Okay, langkah nombor 1, buat semualah. Okay, buat semua the jualan, tolak pulangan, jualan. You need to, you suka ke tak suka ke, by now you need to sudah hafal lah. The format Apur and PKK. You mesti kena hafal. Okay, jualan, tolak pulangan, jualan dapat jualan bersih, tolak kos jualan, inventory awal, belian tolak pulangan, belian dapat belian bersih tambah dengan Audi dapat kos barang belian. Okay, kos barang belian, dan dapat kos barang untuk dijual, kos barang untuk dijual, inventory akhir, after inventory akhir kos jualan, after kos jualan leave 1 line, tambah hasil normally 4 line, if you leave 5 also can. Okay, then belanja until the end. Okay, until the end, sometimes go to the behind also. Okay, so that's it. Same, we will do the maklumat tambahan first maklumat tambahan, inventory pada 30 Jun dinilaikan 34650. So I go here, inventory akhir 34650, 34650. Okay, another one place supposed to go to the asset semasa, but we are not doing PKK, so you can ignore that part. Sewa tahunan is 6,000, so sewa tahunan you go here, right? Sewa is belanja. Sewa is belanja ke hasil. Okay, sewa is belanja ke hasil. You need to see in the here. They didn't say sewa diterima or sewa dibayar. Okay, then I check here. Sewa, ada tak sewa dekat sini? So sewa ini sewa diterima ke sewa dibayar? So sewa ni sewa diterima ke sewa dibayar? What? Diterima. Sewa diterima. How you know sewa diterima? Because sewa dia ada dekat sebelah Kredit. sebelah kredit. Kalau sewa ada dekat sebelah kredit, itu adalah kita punya. Wait, give me 1 minute. What happened to my screen? Okay, yeah, good. Okay, sewa diterima. Sewa diterima adalah di sebelah. How I know? Here they didn't say sewa diterima or sewa dibayar. So how to confirm ini sewa diterima ke sewa dibayar? Tengok sewa ni ada dekat sebelah kredit. Okay, inilah sewa yang sudah diterima, tapi sewa tahunan adalah 6,000.
Yang kita belum terima adalah 500. Kita belum terima adalah 500. So, which one will go to the hasil? Sewa tahunan ke, sewa yang sudah diterima ke, atau sewa yang belum terima? Sewa tahunan ke, sewa yang belum terima ke, Tahunan. sewa tahunan. Sewa, yes, sewa tahunan will become your hasil. So I straight away go here. I write sewa. Suppose be sewa diterima lah. They didn't use the word. I write 6,000. Sewa tahunan adalah 6,000. Lagi 500 belum diterima by right. You supposed to cancel this and then go there. Tulis sebagai sewa belum terima sebanyak 500. Tapi dekat sini we are not doing PKK, so we ignore that. Next one is gaji sebulan. Gaji sebulan adalah 900. Kalau 1 bulan 900, 1 tahun adalah 10,800. So gaji yang ada dekat sini adalah gaji yang telah dibayar. So dekat sini ada gaji belum bayar, but we don't care about gaji belum gaji prabayar, sebab 900 darab dengan 12, I get 10,800. But I bayar 11,700. Dekat sini ada gaji prabayar. The gaji prabayar will go to the aset semasa, but we don't care about the aset semasa. We only care about the belanja. We go here, right? Gaji 900 times 12. Oh, sorry. Gaji supposed to be belanja. Gaji supposed to be belanja. 900 times with 12, I get 10,800. Are you following me? Next one is utility 130 belum bayar. So utility adalah 1346 sudah dibayar, belum bayar adalah 130. So apa-apa yang ada dekat imbangan duga adalah sudah dibayar. Utility yang sudah dibayar adalah 1346. Utility yang belum bayar adalah 130. Kalau belum bayar, we supposed to write in a liability semasa, but we are not care about liability semasa. We just record the belanja. So right here, utility 1346 yang sudah dibayar tambah dengan 130 yang belum bayar. So kita punya jumlah adalah 1476. 1476. Are you all following me? Teacher, can I write kadar bayaran? Okay, the best thing is we will follow the terms that given in the imbangan duga. Okay, yes, utility adalah kadar bayaran, correct, but you understand, right, the concept perakaunan. Konsep perakaunan is kita akan buka ledger, daripada ledger pergi ke imbangan duga, daripada imbangan duga dia akan pergi ke pelarasan, lepas pelarasan penyata kewangan. So benda-benda yang ada dekat penyata kewangan ini datang daripada mana? Datang daripada imbangan duga. So dalam imbangan duga you write utility, suddenly in a penyata apur you tulis kadar bayaran means if you in a real life, if the accountant another accountant want to trace back the kadar bayaran, we tablet trace back. You understand not? So in accounting, what we normally will practice, we just follow the terms given in the imbangan duga. But if you write kadar bayaran also acceptable. Okay, kadar bayaran also acceptable, but we normally will follow the terms given in the imbangan duga. Okay, understand now? Next one. 470 dihapus kira sebagai hutang lapuk. So kita ada hutang lapuk, tapi sebelum saya nak rekod hutang lapuk dekat sana, ada tak hutang lapuk yang lain? Yes. Okay, kita ada hutang lapuk di sini. Hutang lapuk yang lama adalah 350, hutang lapuk yang baru adalah 470. So the jumlah hutang lapuk adalah 820. So I go here, hutang lapuk adalah belanja, I write here. Hutang lapuk 350 tambah dengan 470, I get 820. 820. Okay, next one is aset semasa perlu disusun nilaikan seperti berikut. Susun nilai kenderaan, susun nilai perabot. So must be 2 places, but now we do only 1 place because we write calculate belanja sahaja. So susun nilai kenderaan. Okay, susun nilai kenderaan adalah 15% atas kos. Kenderaan saya adalah 8,000.
8,000 darab dengan 15%. 8,000 darab dengan 15%. Saya dapat 1,200. Is it correct? Wait. Ya, 1,200. Okay, next one. Perabot adalah 10% setahun atas kaedah baki berkurangan. Ini adalah susut nilai perabot. Okey, susut nilai perabot adalah kaedah baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan adalah kos tolak dengan susut nilai terkumpul darab dengan peratus. Darab dengan peratus. So, perabot adalah 6,700 tolak dengan 670. So, I go here. 6,700 tolak dengan 670 darab dengan berapa peratus? 10%. So saya dapat 603. 603. Okay, next one is peruntukan hutang ragu adalah 2%. So I need to calculate the peruntukan hutang ragu first. How much the peruntukan hutang ragu? ABT. How much saya punya ABT? ABT saya adalah 8670. 8670 darab dengan berapa peratus? 2%. Saya dapat wait. 175. No. 8670 kena tolak dengan hutang lapor yang kita belum masukkan. 470 first. 8670 tolak 470. Okay, berapa orang tak faham kenapa saya buat macam ini? Okay, perlu tak saya tolak dengan hutang lapor ini? Hutang lapor yang ada dekat imbangan duga tak perlu tolak. Kenapa hutang lapor yang ada dalam imbangan duga tak payah tolak? Sebab dia sudah tolak. That's why it's already in the imbangan duga. Yang belum ada dalam imbangan duga ataupun yang ada dekat maklumat tambahan, dia belum tolak. So kita tolak itu sahaja. So 8670 tolak 470 darab dengan 2%. Boleh faham? 164. Ini adalah peruntukan hutang ragu tahun ini. Dan peruntukan hutang ragu tahun lepas adalah 195. So bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Berkurang hasil. Berkurang. Kalau berkurang ini adalah hasil. So dekat sini kena tulis the best thing to write here is pengurangan hutang ragu. Okay, pengurangan hutang ragu. So how much? 164 minus 195. So 31 lah. Ataupun ini tulis terbalik. 195 minus 164, 31. Okay, after that, urus niaga berikut masih belum direkod. Arfa is my owner. Membawa masuk kenderaan 40,000 untuk kegunaan perniagaan pada 1 Januari 2018. So ini adalah modal tambahan. And also okay, I have a problem now. What is my problem now is dia membawa masuk kenderaan. So kenderaan saya akan bertambah ke berkurang ke tak berubah? Bertambah. Kenderaan bertambah. Kalau kenderaan bertambah, susut nilai yang saya kira dekat sini. Susut nilai yang saya kira ini, saya hanya kira untuk susut nilai kenderaan lama sahaja. Yang kenderaan baru saya tak masukkan dekat sini. So adakah susut nilai saya betul? Salah. Yes, my susun nilai ini adalah salah sebab that time whenever I do this, they didn't tell me ada kenderaan tambahan. So baru saya dapat tahu ada kenderaan tambahan. So what I need to do? I need to recalculate. So yang ini betul, tapi yang ini kena tambah dengan kenderaan baru. Kenderaan baru adalah 48,000. You continue open bracket 48,000 darab dengan 15%
Tapi di bawah masuk pada bila dia ada bagi tarik. Kalau dia ada bagi tarik, mesti akan ada what we call sesuatu dekat sana lah. Okay, apa yang ada? Ada tempoh lah. Okay, 1 Januari 2018 di bawah masuk dan kita buat akaun ini pada 30 Jun 2018. So saya telah menggunakan kenderaan itu berapa lama? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. 6 bulan sahaja. So saya kena darab dengan 6/12. So kita kira 48,000 darab dengan 15% darab dengan 6/12, saya dapat 3,600. 3,600 tambah dengan yang susun nilai kenderaan lama adalah 1,200. So the total susun nilai adalah 4,800. Boleh faham? Okay, if you write 4,800, you will get 2 marks. If you write 4,800, you will get 2 marks. If you write 1,200, if you just write 1,200, adakah dapat kosong markah? Tak, you will get 1 mark. You will get 1 mark. Okay, salah pun they give you 1 mark. Salah pun they give you 1 mark. So that's the important thing. Okay, you betul ke salah, it doesn't matter. You buat sahaja. Okay, you still get some marks. Okay, next one. Barang niaga dibeli 3980 dengan menggunakan cek peribadinya pada 30 Jun. Barang niaga dibeli dengan menggunakan cek peribadi. So, dengan menggunakan cek peribadi, ambilan ke modal? Very good. Ini adalah modal tambahan also. Very good. Modal tambahan. Okay, you see 2018 also benda ini ada, 2019 also just now ada, right? Benda yang sama. Okay, benda yang sama. Okay, 2020 pun akan ada benda yang macam ini. Tapi kena baca betul-betul, Okay, dengan menggunakan cek peribadi ataupun wang peribadi ataupun untuk kegunaan wang peribadi. Tengok. Untuk kegunaan peribadi. Untuk kegunaan peribadi means ambilan ke modal? Untuk kegunaan peribadi. Kalau dia kata untuk kegunaan peribadi, ambilan. Very good. Itu adalah ambilan. Dia kata dengan menggunakan wang peribadi. Dengan menggunakan wang peribadi mean he use his personal money. Ini adalah modal. Don't get confused with the peribadi word. Okay, boleh tengok beza. Okay, so ini adalah belian lah. Kena tambah the belian. Pergi cari belian. Belian adalah 4,7,800. 4,7,800 tambah dengan 3,980. 3,980. So ini adalah belian bertambah, modal tambahan pun bertambah lah. So pergi kat sini. 4,7,800 tambah dengan 3,980. Saya dapat 5,1780. 5,1780. Okay, I think I settle all the maklumat tambahan. All done already. So now, langkah yang number 3. Langkah nombor 3, pergi ke imbangan duga, masukkan benda-benda yang sepatutnya kena masuk. Okay, premis tak kisah. Premis you don't care. Inventory awal 28,900. 28,900. Modal tak kisah, kenderaan tak kisah, susun nilai terkumpul tak kisah, perabot tak kisah, susun terkumpul perabot tak kisah. Jualan 86,700. 86,700. Pulangan, ini pulangan belian ke pulangan jualan? Di debit. Kalau debit dia bertentangan. Ini adalah pulangan jualan. Put it in a bracket. Lepas tu bank tak kisah. Bank liability semasa. Angkutan masuk 740. Angkutan masuk is 740. Diskaun di debit. Kalau diskaun di debit, diskaun diberi ke diskaun diterima? Diberi belanja. Very good. Diskaun diberi. So go to belanja right here.
Discount diberi 293. Lepas tu akaun belum bayar tak kisah, akaun belum terima also tak kisah. Peruntukan hutang lagu we settle already, hutang lapor settle already, utility settle already, gaji settle already. Faedah is your belanja. Faedah is 320. Faedah overdraft. Faedah overdraft. How much? 320. Yeah, that's it. Ada apa-apa lagi? Saya rasa tak ada dah. Ambilan tak ada kaitan dengan ni. We're done. So now, seterusnya kita akan kira. Okay, untuk kira, 86,700 minus 560, I get 86,140. And then 51780 tambah 740. Kos belian 52. Tambah dengan inventory awal. Jangan lupa tambah dengan inventory awal. I get 81,420. Lepas tu tolak dengan inventory akhir. I get kos jualan 46,770. Put in a bracket also. Minus 86,140. 86,140 minus 46,770. I get 39,370. Itu adalah saya punya untung kasar. Untung kasar tambah dengan 6,000 tambah dengan 31. I get 45,401. After that jumlahkan the belanja. 10,800, 1476, 820, 4,800, 603, 293, 320. I get 19,112. Put in a bracket because we want to minus. Then 45,401. 45,401. I'll get 26,289. 26,289. Ini adalah untung bersih. Ini adalah untung bersih. Any question? Okay, lepas tu soalan ini suruh saya buat account equity. Equity adalah sebenarnya modal lah, account modal. We need to do account modal. So I do account modal. Account modal is actually the equity part. Dalam PKK, right, ada equity part, right? Benda itu sahaja. So right here account equity. Okay, account equity. Cannot. The susun nilai, you cannot separate it out. Okay, kalau you buat macam sebab you sudah tulis, right, then you don't want to cut that, you want to tulis dekat bawah kan. Dalam accounts, benda yang sama tak boleh ada dua. Benda yang sama tak boleh ada dua. Kalau ada dua, what happen? They will mark only one. The first one will get the marks. The second one, you don't get the marks. Okay, you get only one mark. So this susun nilai actually you get 2 marks. Okay, if you write separately, either one only will get the marks, satu markah saja. You will get marks, tapi satu markah sahaja. Benda yang sama tak boleh ada dua dalam satu penyata. Okay, the equity, right? I understand. Memang soalan ini soalan bodoh sikit lah. They supposed this one put up there. After that only must be susun nilai. Last time when I was a student, they will arrange. They will arrange. Benda-benda yang perlu dimasukkan dia akan masukkan dulu. We don't go return, but this one actually going return to the previous thing. Okay, or they must saya pernah tengok satu soalan SPM, dia kata 2016, I think 2016. Okay, dia ada buat lah macam ni, tapi dia kata kenderaan ini tidak dikira susut nilai. They will tell you like that. If you tell you like that, it's easy. But I don't know, 2018 they do like this. Okay, whatever, we need to do the answer.
Okey, sekarang kita buat akaun equity. Akaun equity adalah akaun modal. Ini adalah modal 128,824. 128,824. Ini adalah modal. Modal will be in a credit side lah. Modal will be in a credit side. 128,824. Ini adalah baki BB. Tarik dia ada bagi tarik tak? Yes. 2017 Julai 1. 2017 July 1. Then after that 2018, what is the 30 Jun lah. Baki BB will be the first day. Lain semua lah baki HP. Last day lah. Okay, after that kita akan masukkan benda-benda yang berkaitan dengan equity dalam kita punya account equity. Okay, apakah benda-benda yang berkaitan? First one is saya nak masukkan untung bersih. Untung bersih akan menambahkan min kredit, mengurangkan min debit dah. Okay, saya nak masukkan untung bersih. Untung bersih lah 26,289. Lepas tu ada tak apa-apa yang berkaitan dengan modal? Yes, kita ada modal tambahan. Ada 2 modal tambahan. First modal tambahan is kenderaan. So tulis kat sini kenderaan 48,000. Second one dia membeli inventory, right? Barang niaga dibeli. So belian lah 3980 belian. Boleh faham ke tak faham? Okey. Semua ini credit side sebab dia menambahkan modal. Okey, apakah yang akan mengurangkan modal ataupun equity? Ada 2 benda sebenarnya. Satu adalah rugi bersih, tapi dalam dekat sini kita ada untung bersih, so itu tak ada. So selain daripada rugi bersih, apakah benda yang boleh mengurangkan Diberi. Ha? Ambilan. So how much is my ambilan? 1040. 1040 is ambilan. Ada tak apa-apa yang berkaitan dengan modal lagi? I think tak adalah, itu saja. So kita imbangkan yang ini. 128,824 plus 26,289 plus 48,000 plus 3980 207,093 207,093 minus 1040. I'll get 206,053. Ini adalah baki HB. Can I stop? No. Baki HB mesti kena ada baki BB. Baki BB dia tarik dia 2018 Julai 1. Okay. Give me 1 minute. I check my answer correct or not. 206,053. Yes, correct. Okay, any problem? Oh, there's a small problem there. Kita membawa masuk kenderaan pada 1 Januari, right? Kita membawa masuk kenderaan pada 1 Januari. So yang ini kena tulis kenderaan lah. So I rearrange the space. 2018 January 1, you write the kenderaan 48,000. After that only June 30. June 30 is belian 3980. Baru you tulis untung bersih. This is the perfect answer. Untung bersih. Kita ikut the tarikh lah. Kita ikut the arrangement. Because dia ada bagi tarikh untuk kenderaan, right? Kalau dia tak bagi tarikh, kita boleh you can rojak in the credit side. But since they give you the tarikh, so I just follow. We need to the arrangement need to follow lah. The arrangement need to follow. Ikut the tarikh. But the untung, the balancing will be same only. Okay, any problem? Okay, no problem. That's it for kita punya what we call
Apur and PKK. Apur and PKK definitely will come out every year. Every year definitely will come out. Okay. Selain daripada itu, perkongsian pun agak penting tahun ini ya. Okay, perkongsian pun agak penting tahun ini. So perkongsian kalau ingat hari itu kita dah buat kan, Apur, PKK dan realisasi. Okay, these two either one will come out. Apart from that, another thing that I would like to discuss now is pengeposan buku catatan pertama ke ledger. Pengeposan buku catatan pertama ke ledger. Ini sudah lama tak keluar. Last came out in 2014 or 15. Sudah lama tak keluar. Okay. So example kita ada buku catatan pertama. Yang pertama adalah Journal Am. Okay. Journal Am, saya lukis Journal Am dekat sini. Ini adalah Journal Am saya. Okay. Contoh Journal Am yang saya ada. Mungkin memulakan perniagaan. So kita ada bank 100, modal 1,000 lah. Okay, lepas tu angkutan masuk ABB Ali 100. Hutang lapuk mungkin ABT Abu 10. So ini adalah contoh-contoh Journal Am. Contoh-contoh Journal Am. So macam mana nak pindah dia pergi ke ledger? Ingat, kalau ada buku tunai, kita tak perlu buka akaun tunai dengan akaun bank. Kalau ada buku tunai, kita tak perlu buka akaun bank dengan akaun tunai sebab akaun bank dengan akaun tunai sudah ada dalam buku tunai. So we no need to open again. But now I assume tak ada buku tunai, kita tak ada buku tunai. So kita kena buka account bank. Lepas tu kita buka account modal. Okey. Kalau Journal Am debit. Kalau Journal Am debit, ledger pun debit. Wait, come on. Journal Am debit and credit ledger ikut debit credit Journal Am. Boleh faham tak? Bermaksud Journal Am debit means ledger also debit. Kalau Journal Am credit, ledger pun credit. Boleh faham tak? Okay. Soalan akan bagi Journal Am, then ask you to transfer ke ledger. Kita ikut saja. Kalau Journal Am very easy. Debit, credit. Okay, bank will be debit. So I go to the bank. I write here debit, 1,000 sebelah debit. Lepas tu tulis kat sini, modal. Lepas tu pergi ke account modal, credit side, 1,000, tulis kat sini, bank. Okay, next one. Kita ada angkutan masuk. So kita buka account angkutan masuk. Account angkutan masuk. Angkutan masuk is debit, right? So I go debit, tulis 100. Lagi satu account adalah ABB Ali. So dekat sini kita tulis Ali. Dan dekat sini kita tulis angkutan masuk Ali.
Okey, hutang lapor pun sama, kita buka akaun. Hutang lapor. Dan kita buka akaun ABT Abu. Mungkin ABT Abu akan sudah ada lah, just I don't know ni. Hutang lapor lebih debit. Tulis kat sini Abu. Go to Abu, right there hutang lapor. Spend. Boleh faham? Pengeposan journal arm ke ledger. Pengeposan journal arm ke ledger. Debit here, credit here, credit here, debit here. Just follow. Follow sahaja. Okay, number 2. Number 2 is journal khas. Okay, journal khas ada 4 dah. Okay, journal khas ada 4. Journal belian, jualan, pulangan belian, pulangan, jualan. So, 4 ini pun sama sahaja. Okay, first, journal belian. Andai kata journal belian. Kita ada Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D. Then 10, 100, 100, 100. Jumlahkan 400. Account belian. Okay, first jumlah. Jumlah ikut aku, anak, bos. Lapar, hendak, makan. The jumlah, right? Okay, the jumlah kita akan ikut. Belian adalah belanja. Belian adalah belanja. Kalau belanja will be debit or credit? Belian adalah belanja. Belanja will be debit or credit? Will be in a debit. Belanja mean belian is belanja. Belanja is debit. Okay, kita akan ikut aku, anak, bos, lapar, hendak, makan. Lagi satu. This one. No, sorry. I use different color. This one. Item lain, which is the green color. The item lain ni yang atas tu terbalik. Terbalik daripada jumlah. Understand tak? So, saya pindahkan dia pergi ke ledger. First, account belian. Account belian will be debit side or credit side. Belian adalah belanja. Belanja adalah sebelah debit. So, saya tuliskan debit 400. Since I'm taking the total, I cannot write ABCD. I cannot write ABCD. I'll write belian means ini adalah ABB. Account belum bayar. Account belum bayar. Sorry, I think I give name better lah. Okay, the name is wait down. I don't want B. X, Y, Z, W. X, Y, Z. Okay. Okay, make it easy. Now after that, we need to open account X, account Y, account Z, and also account W. Debit or credit? Terbalik. Terbalik means will be credit. 100, 100, 100, 100. Ini adalah belian, 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 belian. The same thing follow for the journal jualan, journal belian, and journal pulangan belian, and journal pulangan jualan. Same concept. It's the same concept. Okay? Any questions so far? Okay, next one is
Number 3. Buku tunai. Buku tunai got 2 steps. Whenever you want to do buku tunai, you need to follow 2 steps. Step number 1. Pindahkan jumlah diskaun. Debit and credit ikut buku tunai. Kalau buku tunai debit, ledger pun debit. Buku tunai kredit, ledger pun kredit. Only for the discount, only for the discount. Then step number 2. The ruangan tunai and bank. Ruangan tunai and bank will be terbalik. Okay, apa maksud terbalik? Buku tunai debit means ledger will be credit. Buku tunai credit means ledger will be debit. Boleh faham? Okay, saya buat simple buku tunai here. Ini adalah discount, bank, tunai. Discount, bank, tunai. Sepuluh. Wait down. Okay. Ini adalah diskaun X, Y. H, K. Okay. Lepas tu kita ada jualan. 2000. Ini 100. Lepas tu kita ada faedah. Faedah atas simpanan tetap 10. Dan kita ada belian. Belian tunai 2000. Lepas tu kita ada apa lagi ya? Saver. Saver 100. So andai kata ini sajalah. Okay, then you need to balance up. Balance up, you do yourself. Okay, now I need to transfer this buku tunai. To my ledger. Step number 1, masukkan dalam discount. First one is discount diberi and discount diterima. Okay, discount diberi. Discount diberi will be debit side. So how much? 20, and take the 20. Debit sana pun, sini pun debit. They write here ABT because we don't write the people's name one by one. Since we take the total, we write ABT. And then your discount diterima adalah 30. Right here 30 ABB. Right here ABB. Okay now. Okay, lepas tu baru kita akan masukkan benda-benda lain daripada buku tunai. First saya nak masukkan the H. So saya buka account H. Kalau sini debit, kalau buku tunai debit, H will be credit. First tulis 100 bank. Am I done? No. Yang discount itu pun kena tulis. Discount diberi. H done. Same apply for K. Sana debit, sini credit. 100. Tulis kat sini bank juga. Lagi 10. 10 adalah discount diberi. Lepas tu kita ada jualan. Buka akaun jualan.
Kalau sana kredit, sana debit, sini kredit. 2,000 tulis bank. Faedah atas simpanan tetap, buka account. Faedah atas simpanan tetap 10. Sama juga bank. Okey, sama. Dan credit side kita ada X. X adalah kalau sana kredit, sini debit. 100. Tulis kat sini bank. Lepas tu ada diskaun, masukkan diskaun juga. 10 diskaun diterima. Then Y. Y pun sama. 100 bank diskaun diterima 10. Okay, first masukkan jumlah dekat sini, baru you buat benda lain lah. Lepas tu kita ada belian dengan saver. Kita buka account belian. Kalau sana kredit, sini debit 2,000. But this 2,000 dekat tunai. So dekat sini kita kena tulis tunai. Then saver. Saver 100. Kalau sana kredit, sini debit. Kalau sana kredit, sini debit. Tulis kat sini bank. Okay, Nat. Pengeposan buku catatan pertama pergi ke ledger. These are the 3 buku catatan pertama. That important one lah. Okay, I think that's it for now. Any question you can ask me now. No question you can leave the meeting. Thank you so much. Our next class bila? 4, 5, and 6 March. Yeah, 4, 5th and 6th March. The time I will tell you in the class lah, in the group. Okay. This one we are done already today. So this one on the March. See you next month. Thank you so much. Please love accounts. Accounts will love you back. Bye. Thank you, teacher. Thank you. Bye. The file that we discussed today, right? The one that we discussed. Yeah, okay, Hassan. Thank you. Bye.